Kejayaan serangan subuh Guthrie dibantu keluarga Yahudi Rothschild. Seperti yang sedia maklum, NM Rothschild and Sons Limited dan Rothschild and Co serta keluarga Rothschild yang terkenal dengan jenayah konspirasi Freemason merupakan kelompok yang sama. Don Reid sangat memberi impak yang begitu besar yang membuatkan negara luar membuka mata lalu memberi perhatian pada Malaysia. Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild, dialah yang bantu pemodalan Nasional Berhad dalam Don Reid itu. Rothschild yang bantu. Khalid, Mahathir, Tengku Razali dan keluarga Yahudi Rothschild antara nama terkenal di sebalik kejayaan serangan subuh di mana kejayaan mereka telah membuka mata dunia tentang betapa liciknya anak Melayu. Tapi adakah anda tahu atau pernahkah anda menyusuri dengan lebih mendalam mengenai siapakah individu dan apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik kejayaan sebenar projek ini? Sediakan minda anda dengan terbuka kerana dokumentari eksklusif ini belum pernah didedahkan oleh mana-mana syarikat televisyen, radio, majalah atau YouTuber yang lain. Seperti yang sedia maklum, NM Rothschild and Sons Limited dan Rothschild and Co serta keluarga Rothschild yang terkenal dengan jenayah konspirasi Freemason merupakan kelompok yang sama. The main players were four, two in Malaysia and two in the UK. In the UK was the company called NM Rothschild. Sir Evelyn D. Rothschild, he owned the company, and his manager at that time was Jock Armitage. Malaysia yang digembar-gemburkan mengenai kejayaan merampas Guthrie adalah tentang kepandaian tiga orang anak Melayu, Tun Mahathir, Tan Sri Khalid dan Tengku Razali Hamzah yang menjadi punca utama kejayaan. Tetapi tidak ramai yang mengetahui di sebalik kejayaan itu juga datangnya dari hasil bantuan dan nasihat dari keluarga Yahudi yang terkenal iaitu keluarga Rothschild yang serta menjadi arkitek dalam projek serangan subuh. Ramai yang sedia maklum siapa Rothschild dan apa kena mengena keluarga ini dengan gerakan elit Freemason. Rothschild ini, dia berpakat dengan 12 orang kaya di Frankfurt tahun 1773 untuk fund biayai gerakan revolusi sedunia. Tahun itu jugalah mereka sepakat tubuhkan Grand Orient Freemasonry di Eropah untuk buat revolusi sedunia ini. Rothschild adalah kumpulan permodalan elit antarabangsa berketurunan Yahudi. Kumpulan inilah yang merancang revolusi Inggeris, Perancis, kejatuhan Napoleon, revolusi Amerika, revolusi Rusia, Perang Dunia Pertama, pembinaan terusan Suez dan menyelamatkan Bank England daripada bankrupt. Rothschild juga menguasai perbankan, perhotelan, media, kesihatan atau dalam bahasa mudah mereka merupakan kumpulan penggerak konspirasi dunia dan yang paling utamanya apa kena mengena puak-puak Rothschild ini dengan kejayaan serangan subuh Guthrie? Sopan santun anak Melayu. Walaupun 24 tahun merdeka, Malaysia pada tahun 1981 membangun pada kadar yang perlahan kerana tulang belakang ekonomi utamanya iaitu sektor perladangan dan komoditi dikawal terutamanya oleh British. 60% of the wealth of Malaysia was under the control of the former colonial masters. They have all the big estates and also the big dredge in mine. So we thought we should get some of the wealth back. Pada 7 September 1981, London Stock Exchange LSE dikejutkan dengan pengambilan alihan syarikat perdagangan milik British iaitu Guthrie oleh kerajaan Malaysia. Rampasan ini berlaku hanya dalam masa 4 jam. Evelyn, execute. Ketika peristiwa itu, Tun Dr. Mahathir baru menjadi Perdana Menteri. Keadaan berubah apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Beliau berminat untuk menyusun semula ekonomi pasca kolonial negara dan mencari autonomi yang lebih luas dalam hal ehwal keuangan negara.
The Finance Minister and the Chairman of PNB, the only ones who know about this operation are sitting in this room right now. Isu tentang rancangan rampasan Guthrie timbul apabila British semakin besar kepala. Pada tahun 1981 jugalah aset Guthrie mula dijual kepada MPH dan lebih memeritkan keputusan penjualan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan agensi kerajaan iaitu Permodalan Nasional Berhad PNB yang memegang 25% saham Guthrie. Atas sebab British semakin melampau, gerak kerja bagi merampas Guthrie mula dirancang. Pasukan terus dibina dengan segera yang terdiri dari pakar strategi utama iaitu pengerusi PNB ketika itu, Tun Ismail Muhammad Ali. Tun Ismail ialah seorang tokoh yang disegani. Beliau pernah menjadi Gubernur Bank Negara yang juga kebetulan abang ipar kepada Dr. Mahathir. Pengendali utama ialah Tan Sri Khalid Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Pelaburan PNB dan yang kemudiannya dikenali sebagai Menteri Besar Selangor. Dua lagi tokoh terkenal adalah pembiaya Sir Evelyn de Rothschild dan timbalannya George Grant Armitage yang memainkan peranan sebagai penasihat kepada Ismail. Tan Sri Khalid sebelum ini pernah bekerja sebagai penasihat kewangan di sebuah syarikat penasihat kewangan Guthrie di London bersama pakar pelabur Malaysia serta penasihat daripada NM Rothschild & Sons Limited. Seperti yang sedia maklum, NM Rothschild & Sons Limited dan Rothschild & Co serta keluarga Rothschild yang terkenal dengan jenayah konspirasi Freemason merupakan kelompok yang sama. Pengerusi Rothschild & Co, Sir Evelyn de Rothschild, ialah penasihat kewangan peribadi Ratu Elizabeth II. Hubungan Malaysia dan keluarga Rothschild sehingga kini masih terjalin dengan penuh kontroversi dan konspirasi. Antara yang terbaru, Rothschild Bank AG melanggar peraturan anti penggubahan wang haram dalam kes 1MDB lalu. Kesannya penipuan 1MDB menyaksikan berbilion-bilion dolar disedut daripada dana kekayaan negara ke dalam poket golongan elit yang korup. Mana mungkin Malaysia tiada hubungan dengan golongan elit Yahudi jika terdapat banyak lodge Freemason yang tersegak indah di beberapa negeri sekitar Malaysia. But then came to our mind, there is this plantations, and Rothschild have been telling us it's going dirt cheap. Why not you buy them? And it's already well managed, it's well managed. Berbalik kepada projek serangan subuh, Tun Mahathir meluluskan modal sebanyak 232 juta yang diambil dari 3 sumber kewangan iaitu Petronas, Pernas dan Amanah Saham Nasional. Tan Sri Khalid telah dinasihatkan oleh Rothschild untuk membuka sebuah bank di Switzerland bagi memproses pembayaran pembelian saham. Dengan pegangan saham sedia ada sekitar 25%, kerajaan hanya perlu 15% bagi menjadi pemegang saham utama Guthrie. Strategi yang Malaysia gunakan ialah merekrut sejumlah besar orang yang akan membeli sejumlah kecil saham supaya secara sekaligus semua orang ini akan membeli dan kemudian jumlah keseluruhan akan mencukupi untuk Malaysia menguasai saham Guthrie. Maka tibalah hari yang mendebarkan yang mana hari downgrade akan dilakukan. Di Malaysia, Tan Sri Khalid diberikan tugas untuk menguruskan pembelian saham ke atas syarikat di Malaysia yang mempunyai saham di dalam Guthrie iaitu Genting, BSN dan KIG. Dan rundingan itu berjaya. Di Singapura, Datuk Ismail dihantar bagi bertemu pengerusi OCBC tetapi perbincangan telah mengambil masa yang agak lama lalu berakhir dengan kegagalan. OCBC menolak tawaran dan buah fikiran Malaysia. Berita gembira dari London, Rothschild berjaya memujuk M&G Investment Trust, sebuah syarikat British yang mempunyai 17% saham Guthrie dan mereka bersetuju untuk menjual 11% sahamnya kepada Malaysia. Broker di Rowe & Pittman pula berjaya membeli 5% saham daripada pelabur kecil yang terdiri dari rakyat British. Dan walaupun tanpa saham daripada OCBC, dalam masa 4 jam sahaja, kerajaan Malaysia berjaya membeli 8 juta unit saham bersamaan
50.41% bermakna dalam masa 4 jam sahaja pada waktu petang di London, Guthrie jatuh ke tangan Malaysia tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka. Rampasan itu memberi kejutan di mata dunia dan membuka mata negara luar mengenai kelicikan Malaysia dalam merampas saham Guthrie. Broker-broker saham di London memuji kelicikan Malaysia, manakala media British mengutuk serangan ini sebagai backdoor nationalisation. This is not, a backdoor nationalisation because the funds are not from the Malaysian Treasury. Dawn Raid sangat memberi impak yang begitu besar yang membuatkan negara luar membuka mata lalu memberi perhatian pada Malaysia. Sehingga kini, keluarga Rothschild masih menjadi penasihat Malaysia dan menganggotai dalam pelbagai rundingan dan urusan negara. Kini yang menjadi persoalan rakyat Malaysia ialah seberapa eratkah hubungan Malaysia dengan keluarga Rothschild? Apa juga berita yang kita tengok dalam televisyen, CNN, BBC, Jazeera ke apa saja, please read between the lines. Ada tangan di belakang itu. Dan tak keterlaluan jugalah, wabak ke apa ke. Mayflix melakukan kajian dan penulisan dalam dokumentari eksklusif ini dengan memakan masa hampir 1 tahun, dan tujuan penulisan ini tidak berhasrat menyatakan Tun Mahathir, Tan Sri Khalid dan yang lain sebagai sahabat keluarga Yahudi. Mungkin hubungan kerjasama terpaksa dijalinkan demi kestabilan ekonomi semata-mata dengan mengenepikan konflik agama, jenayah dunia, politik, permusuhan dan peperangan. Siapakah pemodal-pemodal elit antarabangsa ini? Semua kajian yang dibuat, finding dia jumpa satu nama, Mayer Amschel Rothschild. Perlu difahami, kita diberi kemerdekaan dengan bersyarat, serta untuk Malaysia direstui kemerdekaannya, perkara pertama yang mesti diterima oleh Tunku Abdul Rahman ialah Suruhanjaya menggubal undang-undang. Lalu Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merangka perlembagaan. Wakil Baginda Queen Yang Teramat Mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Tetapi lebih menyedihkan, Perlembagaan Tanah Melayu berseterang undang-undang negara dirangka dan ditulis oleh penjajah bernama Lord William Reid yang merupakan orang suruhan Rothschild. Sehingga hari ini, rakyat Malaysia dan ketua politik negara yang memerintah perlu mengikut apa yang telah termaktub oleh penjajah. Adakah kita benar-benar merdeka? Merdeka!